Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Hashim. Dan nama saya Khairul Hazim bin Muhammad Aidi. Saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Rusli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita akan membincangkan mengenai isu keruntuhan akhlak yang berlaku di Malaysia. Isu ini semakin membimbangkan dan kita perlu memahami faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah ini serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk menanganinya. Hazim, apa pendapat anda tentang pengaruh media sosial dengan keruntuhan akhlak? Terima kasih atas soalan yang diajukan oleh Tuan Afiq. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. InsyaAllah saya akan menjawab soalan Afiq tu. Okay, saya setuju bahawa media sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap keruntuhan akhlak. Banyak kandungan yang tidak bermoral disebarkan secara meluas di platform ini. Seperti contoh, platform media sosial yang anak muda sini sering guna adalah Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain lah. Okay. Banyak kandungan yang tidak bermoral disebarkan secara meluas di platform ini yang boleh mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku masyarakat, terutamanya golongan muda lah, seperti saya kata tadi. Mereka mudah terdedah kepada cyberbullying. Dalam bahasa Melayunya, bully cyber lah. Ketagihan media sosial dan interaksi sosial yang tidak sihat. Gejala-gejala negatif lah dalam media sosial ni kebanyakannya. Lebih teruk lagi, media sosial sering kali mempromosikan gaya hidup yang tidak realistik dan materialistik, menyebabkan tekanan dan masalah kesihatan mental yang agak kronik di kalangan golongan muda lah. Begitu pendapat Encik Hazimnya. Itu pengaruh daripada media sosial yang begitu negatif sebaran beritanya ya. Okey, bagaimana pendapat Encik Ashraf pula? Terima kasih Cik Afiq. Saya bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh Cik Hazim tadi. Media sosial memang banyak positif, tapi kita tidak boleh nafikan terdapat juga kesan negatif seperti yang diperkatakan tadi. Selain itu, pada pendapat saya rasa kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan moral juga turut menjadi punca utama kepada runtuhnya akhlak seseorang. Contoh, kalau pendidikan agama kita tidak diterapkan dengan betul di rumah ataupun di sekolah, anak-anak tak akan dapat panduan yang kukuh dalam hidup mereka. Contohnya, apabila ibu bapa sibuk bekerja, jadinya mereka tidak mendapat pendidikan agama yang formal. Jadi ia merupakan salah satu faktor berlakunya keruntuhan akhlak. Ini boleh mengakibatkan pelakon yang tidak bertanggungjawab dan tidak beretika. Seperti mana kita tahu, dalam berita banyak mereka kongsikan tentang aktiviti yang menyebabkan berlakunya aktiviti yang tidak bermoral dilakukan oleh kalangan remaja pada zaman kini. Lepas tu, pendidikan agama yang kukuh adalah penting untuk membentuk akhlak yang baik. Tapi jika nilai-nilai tersebut diabaikan, kita dapat melihat banyak kesan negatif terhadap diri seorang tersebut. Maksudnya kat sini faktor dia pada ibu bapa yang sibuk bekerja. Sibuk bekerja mengabaikan anak-anak di rumah. Jadi anak-anak tidak mendapat didikan yang ataupun suri teladan yang betul daripada ibu bapa. Betul. Sebab ibu bapa yang sibuk kadang tak tempat nak, kadang pergi kerja pagi, balik malam. So tak jumpa anak-anak kan. Betul. Untuk beri didikan agama, didikan contohnya macam teladan yang kita panggil kan, pelakon ibu bapa tu
akan diikuti oleh anak-anak kan. Contohnya ibu bapa yang solat 5 waktu di rumah, so anak-anak lihat ikut macam tu kan. Okey, saya setuju dengan pendapat Encik Hazim dan Encik Ashraf tadi. Pandangan terhadap pandangan tadi. Satu lagi faktor yang saya rasa penting ialah perubahan dalam struktur keluarga dan masyarakat. Dengan peningkatan kes perceraian dan keluarga berpecah, anak-anak mungkin kekurangan bimbingan dan sokongan yang diperlukan untuk membentuk akhlak yang baik. Masyarakat semakin individualistik juga, menyumbang kepada kurangnya interaksi sosial yang positif. Anak-anak yang membesar tanpa bimbingan yang mencukupi mungkin mencari pengaruh luar yang tidak baik, seperti kumpulan rakan yang membawa kepada tingkah laku negatif kan. Contohnya vandalism ataupun perkara-perkara yang merosakkan akidah. Contohnya apa kalau merosakkan akidah daripada kawan-kawan tu, yang merokok pun kita berkata merosak akidah, sebab merokok tu haram kan. Merempik sebab apa kita macam membunuh diri juga lah kan, kita mempertaruhkan nyawa kita. Macam tu. Okey, apa pendapat Encik Hazim tentang masyarakat dan keluarga yang tidak yang kurang, yang keluarga yang tadi macam kes perceraian, lepas tu masyarakat yang bersifat individualistik? Ya, saya sangat setuju dengan kata-kata yang diberikan oleh Encik Afiq. Perubahan dalam struktur keluarga memang memberi kesan. Anak-anak yang datang dari keluarga yang bermasalah sukarlah untuk mempelajari agama ni kerana mereka tidak mendapat bimbingan yang sepatutnya dibimbing oleh ibu bapa mereka. Jadi mereka tiada guide, orang kata, tiada pembimbing lah. Apabila mereka tidak ada pembimbing, so mereka tidak tahulah apa yang baik, apa yang buruk pada waktu kecil. Pada waktu besar, ketika mereka sudah memayis, mereka boleh memikirkan sama ada yang baik ataupun yang buruk. Mereka telah berhak untuk menentukan mana yang baik dan buruk ikut perangai mereka lah. Okay. Ini boleh membawa kepada pelbagai masalah masalah sosial seperti jenayah, ketagihan dadah dan masalah kesihatan mental. Apabila keluarga tidak stabil, anak-anak seringkali hilang arah dan terjebak dengan perubahan yang tidak baik lah. Macam Afiq kata tadi lah, merokok, merempik, misap dadah. Senang cerita, gejala-gejala negatif lah semuanya apabila tidak mendapat perumahan yang betul daripada orang tua. Kadang-kadang anak-anak tu kurang kasih sayang kan. Betul. Jadi bila dia terjebak ataupun berada dengan kawan-kawan tu, dia rasa lebih seronok. Betul. Apabila dia dengan kawan-kawan, dia lebih mudah terjebak dengan gejala negatif. Betul. Sebab rakan-rakan yang dia rapat pun dengan rakan-rakan. Jadi rakan-rakan buat perkara yang negatif, terikutlah sebab yang tu yang dia rapat pun kan. Pengaruh yang sangat tak baik ni memang senang untuk diserap anak-anak muda ni. Mereka sangat suka buat benda yang tidak elok ni. Okey. Setuju dengan pendapat Encik Hazim. Bagaimana pula dengan Encik Ashraf? Saya setuju dengan kedua-duanya. Kesan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ni memang serius. Tapi kita boleh atasi perkara-perkara ini dengan pelbagai cara. Bagi pendapat saya, kita perlu kukuhkan pendidikan agama dan moral di sekolah serta rumah. Ibu bapa dan guru mainkan peranan penting dalam mendidik mereka supaya lebih aktif, supaya mereka lebih memahami tentang nilai-nilai murni dalam nilai-nilai murni pentingnya menjaga akhlak diri. Mereka ibu bapa dan guru ni perlu menjadi contoh ataupun suri teladan seperti yang diperkatakan tadi, dan sentiasa beri sokongan yang penuh kepada anak-anak mereka. Maksudnya kat sini di sekolah. Betul. Kalau daripada di rumah, ibu bapa membimbing dari suri teladan kepada anak-anak, selebihnya di sekolah pula. Guru-guru perlu menerapkan Islam yang betul terhadap anak-anak muridnya kan. Menguatkan ataupun di sekolah tu subjek pendidikan Islam tu perlu dibanyak sikit jam kreditnya kan. Betul. Ataupun jika dengan rakan-rakan, jika kita melihat rakan tu kekurangan akhlaknya, kita tidak perlu
apa kata Pelekehkan. kita tidak perlu pelekehkan rakyat tersebut. Sebaliknya kita perlu mendidik mereka, mengajak mereka supaya mereka boleh menambah akhlak dalam diri. Saya setuju dengan pendapat Encik Ashraf dengan Encik Hazim tadi ya. Okey, selain itu, pemantauan penggunaan media sosial yang juga penting. Kita perlu menggalakkan kempen kesedaran mengenai kesan negatif media sosial dan bagaimana menggunakannya dengan bijak. Sokongan komuniti dan interaksi sosial yang yang positif perlu dipupuk untuk membina masyarakat yang lebih penyayang dan beretika. Okey, aktiviti kemasyarakatan dan program-program sokongan seperti kaunseling juga boleh membantu menangani masalah ini. Okey, itu ada satu maksudnya kat sini pemantauan daripada media sosial. Media sosial tu perlu digunakan Dengan baik. dengan betul. Lepas tu kaunseling juga bukan langkah-langkah untuk mengelakkan pada isu keutuhan akhlak dan akidah ni. Jadi bagaimana dengan pendapat Encik Hazim? Saya setuju dengan langkah-langkah tersebut. Pendekatan holistik diperlukan untuk menangani masalah ini. Semua pihak termasuk kerajaan, sekolah, ibu bapa dan masyarakat umum perlu bekerjasama untuk membentuk persekitaran yang kondusi bagi perkembangan akhlak yang baik. Program-program pendidikan dan kesedaran yang berterusan boleh membantu memperbaiki keadaan ini. Selain itu, kita juga boleh memperkenalkan lebih banyak program pembinaan karakter di sekolah yang menekankan kepentingan nilai-nilai murni dalam diri. Seperti contoh, kita boleh memanggil pakar-pakar motivasi lah untuk bagi ceramah kepada anak-anak tentang gejala negatif ni, supaya mereka mengetahui apa itu gejala negatif dan mereka boleh mengelaknya daripada terjebak. Kerana apabila sudah terjebak, ini sangat susah lah untuk keluar daripada dunia tersebut. Jadi saya mencadangkan untuk pihak sekolah ataupun pihak kerajaan memanggil pakar-pakar motivasi untuk memberi ceramah kepada sekolah-sekolah yang kes disiplinnya agak tinggi dia punya peratusan itu. So kita boleh kurangkanlah kadar peratusan orang-orang yang bermasalah di sekolah tu. Maksudnya kat sini perlu di sekolah tu perlu banyakkan program-program ataupun sesi ceramah motivasi kepada pelajar-pelajar yang bermasalah ini kan. Bukan pelajar yang bermasalah saja, kesemua pelajar. Maksudnya yang tak ada masalah tu lebih jadi orang baik kan. Okey, bagaimana pendapat Encik Ashraf? Betul, saya setuju dengan kedua-duanya. Dengan usaha bersama, saya yakin kita boleh atasi masalah keruntuhan akhlak ni dan membina kembali masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai murni. Kita semua perlu memastikan bahawa setiap individu dalam masyarakat memainkan peranan mereka dengan baik. Pada pendapat saya, NGO juga perlu terlibat dalam kes-kes yang seperti ini. Kerana seperti yang kita tahu, NGO ni bukan memberi bantuan seperti bantuan banjir ataupun sebagainya. Ia juga ada juga NGO yang terlibat dalam kes-kes motivasi tentang keruntuhan akhlak ini. Maksudnya sekarang NGO lah kan, NGO masyarakat. Maksudnya NGO tu dia perlu macam mana menjalankan satu kempen ke? Ya, betul. Supaya NGO tersebut boleh memanggil sesiapa yang disiplin mereka yang teruk dan memberi ceramah. Maksudnya NGO tu boleh pergi ke sebuah komuniti masyarakat, ada taman, kampung kan, boleh adakan kempen ataupun aktiviti-aktiviti yang positif ke arah memperbaiki akidah dan akhlak anak-anak muda sekarang kan. Bukan anak muda sekarang juga, bapa ke boleh semua, tidak fokus pada satu golongan saja. Betul. Yang tu pun salah satu usaha lain daripada sekolah kan. Maksudnya di komuniti masyarakat. Okey, terima kasih kepada Encik Hazim dan Encik Ashraf atas kerjasama membincangkan isu keruntuhan akhlak ini. Okey, saya rasa kita sudah merangkumi banyak perkara penting hari ini.
harap perbincangan kita dapat memberi kesedaran pada semua pihak tentang pentingnya menangani isu ini. Betul. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kerjasama ini dari semua pihak, saya yakin kita boleh melihat perubahan positif dalam masyarakat kita. Macam tadi pihak sekolah, ibu bapa, NGO, betul. Yang tu kerjasama daripada 3 orang tadi tu. Okey, saya yakin perubahan positif dalam masyarakat kita nanti. InsyaAllah. Mari kita bincangkan beberapa langkah tambahan yang boleh kita Dia dah terbagas dulu tadi. Tak, tapi yang tak cakap. Okay. Dia cakap sekitar masa dia salam kan. Sekian, terima kasih. Dan